Mari kita berdoa bersama-sama. 我们一起祷告。 Bapa di surga, kami bersyukur 我们在天上的父，我们感谢你， Engkau bukan hanya menyelamatkan hidup kami, 你不但拯救了我们的生命， namun Engkau mempercayakan kami sebuah pelayanan 你也让我们相信我们可以来服侍 untuk 你， mencapai jiwa-jiwa yang tersesat. 来寻找那些世上的灵魂。 Kami berdoa dalam malam doa ini Tuhan, 在今天晚上的祷告会里面， supaya firman-Mu kembali mengokohkan kami 让主你的话再一次的坚固我们， untuk menjadi pelaksana amanat agung Tuhan Yesus. 成为我们就是你大使命的执行者。 Berkati kami semua. 师父我们每一个人， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, saya ingin malam hari ini share dari Kisah Rasul pasal 8弟兄姐妹，我今天晚上要分享的是在《使徒行传》第8章 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. 第26节到第30节。 Saya bacakan bahasa Indonesia, nanti dibacakan dalam bahasa Mandarin. Demikian firman Tuhan. 先用印尼文的来念一篇，然后用华语的来再念。 Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandate, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan yang Tuhan baca itu? 使徒行传第8章第26节，有一个主的使者对腓利说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下到恰撒的路上去，那路是旷野。”第27节，腓利就起身了，不料有一位以苏庇亚，就是古实人，是个有大权的太监，在以苏庇亚女王干大基的手下总管银库。他上耶路撒冷礼拜去了，现在回来，在车上坐着，念先知以赛亚的书。圣灵对腓利说：“你去贴近那车坐。”腓利就跑到太监那里，听见他所念的是先知以赛亚的书，便问他说：“你所念的，你明白吗？” Bapak Ibu sekalian, setelah peristiwa Pentakosta Petrus berkhotbah, 亲爱的弟兄姐妹，就是五旬节以后，彼得在那里讲道， dan Alkitab mencatat 3.000 orang bertobat. 在圣经里面记载有3000人 Dan 会改。 sejak itu pertambahan kekristenan begitu banyak dan pesat. 从那个以后，基督教就是这样的，很快的发展。 Dan mereka mulai nyaman dengan kehidupan kekristenan di Yerusalem. 在耶路撒冷，他们就觉得，就是在这个基督教里面就觉得很适应他们， Sehingga mereka bersekutu dan tidak ingat lagi tentang apa yang Tuhan Yesus amanatkan. 因此他们在那里团契，但是他们却忘记了上帝主耶稣是给他们的大使命。 Bahwa mereka bukan hanya menjadi saksi di Yerusalem, tapi seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. 因为他们不单单要在耶路撒冷做见证，并且要到撒玛利亚直到地极。 Maka Tuhan mengizinkan penganiayaan. 因此呢，上帝允许这个逼迫来 Sehingga 了， membuat orang Kristen tersebar. 让这个基督徒分散， Karena tekanan yang ada. 因为有这个逼迫。 Dan Alkitab mencatat bahwa mereka tersebar bukan sekedar untuk menyelamatkan diri. 圣经里面记载说，他们分散，并不是说单单为做要他们自身的这 Salah 个， satunya adalah diaken Filipus yang akhirnya pergi ke Samaria. 就是讲到有一个叫腓利的，他到撒玛利亚去了。 Dan di dalam pasal 8 ayat yang pertama, 在第8章的第1节里面， dan dalam ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana Filipus dipakai Tuhan luar biasa. 在那里就讲到上帝怎么样的使用这个腓利， Dia memberitakan Injil, dia berdoa bagi orang sakit. 他在那里传福音，他为病人祷告， Orang kerasukan dilepaskan dari kuasa iblis. 被魔鬼所侵蚀的，他也是勒令他拿魔鬼Dengan 离 kata 开他 lain, Filipus pelayanannya di Samaria sangat-sangat berhasil. 因此，我们看到腓利在撒玛利亚的侍奉是那么的成功， Karena banyak orang menjadi percaya melaluinya. 因为有许多的人因着他相信了耶稣。 Namun dalam ayat 26 kita melihat sebuah peristiwa yang berbeda. 但是在第26节里面，我们看到有一个不同的看法。 Di mana Tuhan berpesan kepada Filipus,
在那里，上帝就说跟腓力说， Dikatakan Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan sunyi. 告诉他说：“起来，向南走，往那从耶路撒冷下到加沙的路上去。那路是旷野。” Ada perintah Tuhan yang baru. 有一个新的命令。 Kalau disuruh memilih sebuah pelayanan, apakah memilih di kota besar seperti Samaria atau ke jalan sunyi? 如果说要选择的话，到底是在撒玛利亚或者在旷野来选择的话，肯定是要选择比较好的城市。 Saya yakin bahwa banyak orang akan memilih yang lebih baik seperti yang dikatakan. 我也相信不少的人，许多的人也这样的选择。 Tapi semua itu harus dilihat bagaimana ketaatan Filipus kepada Tuhan. 但是这一切，我们也看到了腓力怎么样的来顺服上帝。 Seorang hamba Tuhan yang dipakai luar biasa di kota Samaria. 一个非常被主所大大的使用的，就在撒玛利亚的。 Kenapa harus dipanggil di tempat yang sunyi? 为什么要把他带到旷野呢？ Hanya untuk melayani satu orang. 为了要服侍一个人。 Kalau perhitungan manusia, 如果说在人的计算当中， mungkin kirim saja hamba Tuhan yang baru. 可能可以可以去这个差派新的这个传道 Bahkan 人。 jika saya jadi Filipus, saya akan bertanya kepada Tuhan, 如果说我是腓力的话，我要向上帝这样的询问： kenapa Tuhan saya harus dipanggil ke sana? 主啊，为什么是我呢？我一定要到旷野呢？ Kenapa Tuhan tidak panggil orang lain? 为什么主你没有选择别的人去呢？ Bukankah melalui kehadiran saya di Samaria banyak orang menjadi percaya? 岂不是我在撒玛利亚有那么多的人相信耶稣？ Kenapa saya harus sudah berhasil menjadi menuju tempat yang sama sekali? 为什么我在撒玛利亚这样的有成绩，我一定要去到这个旷野呢？ Namun saya harus katakan satu hal, saudara. 但是我必须要说一个问题： Kita melayani Tuhan bukan berkorban, 我们这个相信耶稣，并不是说要牺牲， tapi satu anugerah dipanggil oleh Tuhan. 乃是一个恩典，因为上帝会使用我们。 Mari kita melihat lebih lanjut tentang ini. 我们继续再看下去， Mengapa Tuhan memanggil Filipus bukan yang lain? 为什么上帝呼召腓力而不是别人呢？ Alkitab mencatat karena di situ ada sida-sida dari Ethiopia. 在这个圣经里面就记载说，因为在那个地方有一个太监在那里经过， Orang yang punya kedudukan tinggi, 一个有大权柄的这个太 seorang 监， bendahara. 是一个总管银库的。 Tapi Tuhan tertarik mengutus hamba Tuhan ini bukan karena kedudukan. 但是上帝就是差派腓力，并不是说看到这个人有他的地位， Tuhan bukan tertarik kepada orang yang punya duit. 上帝也没有就是被有钱的人所吸引， Tetapi Tuhan tertarik karena orang ini mencari kebenaran. 因为上帝被他所吸引，因为这个人寻找真理。 Celakalah orang yang melayani karena kedudukan atau karena uang. 如果说我们有祸了，如果说我们是我们的服侍是因着看他的地位和有钱人。 Satu hari saya dikunjungi oleh pendeta senior yang sudah emeritus. 有一天呢，一个已经退休的这个神的仆人来找到我。 Sementara kami minum kopi, pendeta itu ngomong sama saya begini. 我们在那里一面喝咖啡，那位传道人就告诉我， Kalau saya nggak mau melayani di antara TKI. 如果说我肯定不要在这个外劳那边去侍奉。 Saya tanya, kenapa Pak? 我问他为什么呢？ Untuk masa depan gereja nggak ada. 因为前面的这个教会的这个前景是没有的。 Mereka dimenangkan percaya Tuhan Yesus. 他们被这个相信了耶稣， Mereka dilatih. 他们被训练， Sudah jadi pulang ke Indonesia. 他们成功了以后，他们就回到印尼。 Jadi tidak ada untungnya untuk gereja. 因此对教会完全没有意义。 Lalu saya ngomong sama Pak Pendeta itu. 我就跟那个传道人说， Pak, kalau semua orang pikiran seperti Bapak, 如果我们每一个人都这样想的话， siapa yang mengasihi mereka dan siapa yang mau melayani mereka? 那到底由谁来相信他们，来训练他们呢？ Kalau gereja melayani hanya karena perhitungan untung rugi, 如果说教会的服侍单单看这个利益的话， sebaiknya nggak usah jadi gereja tapi jadi company saja. 那其实我们不需要有教会，乃是成为一个公司好了。 Allah tertarik kepada orang ini bukan karena kedudukannya yang tinggi atau hartanya yang banyak. 上帝对这个太监这个人所得到吸引他，并不是说因为他有大钱人， Tetapi karena orang ini pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 乃是这个人他到耶路撒冷去
这个崇拜。 Tetapi dia pulang ke negaranya dengan pertanyaan yang besar, tidak mengerti. 但是当他回到他们国家的时候，他有一个很大的问题，就是他不懂。 Karena itu Allah mengutus Filipus khusus untuk orang ini. 因此，上帝就特别差派这个腓利为做这个人， Satu jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. 因为在神的眼中，一个人的生命是非常宝贵的。 Terlebih banyak jiwa yang kita temukan di dunia ini. 何况我们在这个世界上看到有许多宝贵的生命。 Ketika kami dalam konsentrasi pelayanan di China, 当我在中国开始有服侍的时候， tahun 1998 Tuhan ingatkan saya. 就在1998年，上帝提醒我， Oh, TKI dari Indonesia mulai banyak yang datang. 这个外劳就是印尼的外劳，有许多人来到香港了。 Nanti saya tampilkan dalam videonya. 等下在我介绍的这个影片里面， Mereka banyak mengalami masalah. 他们面临许多的问题。 Dan kalau kita perhatikan, angka perceraian tertinggi sekarang disumbangkan oleh TKI yang kerja di luar negeri. 如果说我们看这个，就是离婚率最大的，就是在这些的这个外劳的当中。 Apakah gereja diam mengenai ini? 到底是否教会不去服侍他们吗？ Gereja dipanggil untuk mengasihi dan melayani mereka. 教会被呼召来服侍他们。 Tahun 1993, 1993年， ketika saya berada di Beijing, 当我在北京的时候， saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan, 我遇到了一个神父， Yuan Musi. 他名字叫严牧师， Waktu itu umurnya 81 tahun. 他的年数已经很高了，就是81岁 Dia 了。 20 tahun di penjara karena Kristus. 20多年的时间，他被囚在 Ketika dia 监狱里 dipenjara 面，因做基督。 Ketika dia di penjara dibuang ke kamp pengungsian di Heilongjiang, waktu itu kalau musim dingin minus 50. 这个牧师呢，就是被就是迁送到这个黑龙江的这个劳改犯，就是在那个时候冬天的时候非常的寒冷。 Dan ketika saya berjumpa, suami istrinya umur sudah 81 dan sangat tua. 当我遇到他们的时候，他们年岁已经81岁了。 Rumahnya sangat kecil dan sederhana. 他的家非常的简陋，并且很小。 Ketika persekutuan dimulai jam 2, saya datang jam 1. 当这个团契开始是2点，但是我1点钟我就到了。 Jam 1 sudah penuh Bapak Ibu sekalian. 我看到才1点钟，那个地方就满了。 Selesai ibadah, 结束了以后， saya sengaja tinggal. 我故意留下来， Tinggal saya dengan suami istri hamba Tuhan 就 itu. 剩下我跟那个2位的这个神父。 Melihat kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana. 我看到他们的生活是那么的简单。 Sebagai hamba Tuhan yang lebih muda, yang merasa lebih diberkati dari segi materi, 我成为一个比他更年轻，并且蒙上帝在物质上有丰盛的这个恩典，我向他说， saya ngomong kepada pendeta ini, 我跟他说， Pak Pendeta, bolehkah saya undang untuk makan siang? 是否我可以请你今天中午我们一起吃饭？ Saya yang bayar. 我来付。 Biasa kan di gereja-gereja habis khotbah diundang makan siang. 就是一般在教会里面，就是传道人讲道完了就请他吃饭。 Makanya banyak hamba Tuhan, makin sedikit hamba Tuhan yang mati syahid, tapi makin banyak hamba Tuhan yang mati kolesterol. 所以呢，就是不奇怪，有许多的这个传道人，并不是说他因做传福音被逼迫而死，乃是因做他太多吃而生病。 Saya tidak katakan nggak boleh makan siang di luar. 我在这里不是说我们不可以在外面吃， Tapi jawaban hamba Tuhan ini sangat membuat saya malu. 但是这位的传道人他的回答让我感到非常的惭愧 Ketika。saya katakan, ayo saya undang makan siang, saya yang bayar. 当我跟他说我请你吃饭，我请客给你， Apa yang dia ngomong? 他说什么呢？ Jangan makan di luar, hemat uang untuk Injil. 他说你不可以在外面吃，我们把那个钱剩下来为做福音。 Saya tahu saat itu muka saya merah panas. 我感觉那个时候我的脸变红了，并且我也是感到非常 Kalau 的 saya jadi hamba Tuhan ini, 如果说我成为这一位的传道 saya 人， akan berkata kepada Tuhan, 我会跟上帝说： Tuhan 20 tahun aku di penjara karena Engkau. 主啊，我为着你的缘故，我20年被囚了， Izinkan sisa hidupku aku nikmati dengan enak. 求你允许我在我以下的年日，我可以享受。 Tapi hidupnya sampai saat itu sangat sederhana dan dia masih berpikir soal Injil. 但是那个时候他的生活是那么的艰苦，并且在那样的状况当中，他仍然想到福音。 Saya tadi siang diajak muter-muter ke daerah Pik 2 tempat makan itu. 今天中午
有人带我去 Big。 Sekali lagi, bukan karena tidak boleh kita makan di 我 luar. 再一次说，我们并不说不可以在外面吃， Tapi pernahkah kita berpikir seperti hamba Tuhan ini untuk mengutamakan supaya Injil diberitakan? 但是到底我们有没有想过，我们要就像这个传道人所说的，我们把那个钱生下来为做福音。 Bahkan dalam mengikut Tuhan pun seringkali kita hitung untung rugi. 甚至我们在跟随主耶稣的时候，我们在那里数算到底是有利还是没有利。 Makanya ketika musuh ini ngomong sama saya nggak mau karena tidak ada untungnya untuk gereja. 因此，当我跟这个牧师讲的时候，那个牧师的回答就是说，他不要，因为对教会没有好处。 Kalau kita hanya berpikir begitu, siapakah yang mengasihi orang-orang yang butuh dikasih dan cari kebenaran seperti ini? 如果说我们都像他那样，就是到底有谁来关心他们呢？ Saya yakin di sekitar kita banyak orang seperti ini. 我相信在我们附近有许多这样的人， Tapi seringkali kita tidak peduli. 但是我们却置之不理。 Bahkan ketika di China 甚至在中国的时候， yang makin sulit, 那么的困难， saya katakan kepada tim hamba Tuhan di sana, 我跟那里的传道人说， kita harus lebih hati-hati. 我们必须非常小心。 Tapi bukan berarti berhenti memberitakan Injil. 但是并不意味着我们停下来不传福音。 Dalam keadaan apapun, Injil harus diberitakan. 在怎么样的状况当中，福音仍然要被传扬。 Dalam masa penganiayaan pada waktu itu terjadi di gereja mula-mula, 在起初的教会有逼迫的时候， orang-orang percaya termasuk Filipus memberitakan Injil. 相信的人，包括腓利在那里传福音。 Dia tidak pikir diri sendiri. Dia tidak pikir diri sendiri. 他没有想到他自己。 Karena itu sangat penting. Mengapa Tuhan mengutus hamba Tuhan ini kepada satu orang ini? 因此在这里很清楚的看到主为什么要差派腓利为了这么一个人。 Karena satu jiwa pun sangat berharga di mata Tuhan. 因为在神的眼中，一个生命是那么的宝贵。 Melayani memang capek. 我们服侍神是很累的， Kadang-kadang seringkali ditolak. 有时候我们被拒绝， Tapi ada sukacita yang luar biasa 但是其中有很大的喜乐。 ketika seseorang mengatakan saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. 当我们听到一个人说我要相信耶稣的时候， Bapak Ibu sekalian, melayani di antara TKI juga gampang-gampang susah. 在这个外劳的这个服侍里面，有时候也感到非常有好，也容易，也有不容易的地 Tapi 方。 saya yakin kalau Tuhan mengirimkan mereka ke Hong Kong, Tuhan punya rencana bagi kami yang di Hong Kong. 但是既然上帝让他们来到香港，肯定有上帝的旨意。 Dan ada banyak mereka yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus karena di tengah-tengah kesulitan mereka berkata, teman-teman kami yang lama tidak menolong, tapi gereja menolong. 在他们当中有许多以后就是相信耶稣了，他就说，在我很困难的时候，我的朋友没有一个来帮助我，但是教会却帮助了我。 Pentingnya orang percaya dan gereja hadir di tengah-tengah dunia yang sedang gamang. 在一个很困难的这个时代里面，教会的存在是那么的非常重 Karena 要， tidak ada cara lain, Yesus Kristus adalah jawaban hidup mereka. 因为没有其他的方法，就是说耶稣基督就是他们的答案。 Dan Alkitab mencatat dengan jelas satu kalimat namun seringkali dilupakan. 在这个圣经里面有记载一句话，但是经常跟人家遗忘 Ayat 了。 27 dimulai dengan satu kalimat, lalu berangkatlah Filipus. 27节里面讲到，腓利就起身去了。 Mari kita perhatikan. 我们注意一下， Dan saya ingin mengatakan hari ini, panggilan Tuhan adalah panggilan yang sangat darurat. 在这里我又讲到，上帝的呼召是非常紧闭的。 Ketika Tuhan berkata kepada Filipus, pergilah ke jalan sunyi, 当上帝呼召腓利去到旷野的时候， posisi Filipus ada di kota Samaria. 那个时候腓利是在撒玛利亚的城市里。 Sida-sida ini ada di Yerusalem dalam perjalanan ke negaranya. 这个太监呢是在耶路撒冷，要去到他的国家。 Namanya sedang dalam perjalanan, terus bergerak. 他是正在回到他的国家里面，因此他是一直行动。 Tuhan tahu bahwa orang yang cari kebenaran ini akan melewati yang namanya jalan sunyi. 但是上帝知道这个人必须要经过旷野， Karena itu Tuhan panggil Filipus. 因此上帝呼召腓利。 Jadi ketika orang ini sedang jalan, 就是当这个人正在走路的时候， Filipus juga taat, 腓利他也是顺服， ketemulah di tempat yang jalan sunyi ini. 因此在那个旷野他们遇见了。
Bisa dibayangkan kalau Filipus mengatakan kepada Tuhan, 我们可以想象，如果说腓力这样向神说的话， Tuhan jangan saya, orang lain saja. 主啊，不要我，别人好了， Tolong kasih waktu saya untuk bergumul 1 minggu. 或者呢，你给我一个礼拜的时间去挣扎， Saya akan doa puasa dulu. 我要禁食祷告。 Saya yakin bahwa orang ini akhirnya pulang ke negaranya ketika Filipus mulai taat 1 minggu kemudian, dia tidak menemukan siapapun di tempat itu. 我相信这个人，这个太监呢，一定回到他的国家里面。 Karena panggilan Tuhan adalah urgent. 如果说等这个腓力在那里祷告以后才决定，因为上帝的呼召是紧急的。 Kalau kita menunda, maka ada banyak jiwa yang kehilangan kesempatan untuk diselamatkan. 如果我们推迟的话，就很多就是可以相信的人被拯救的人没有得到。 Saya ingin menutup dengan satu kisah. 我要用一个事情来做结束。 Dulu di kota Philadelphia, 在菲拉德菲亚那个城市里， ada seorang anak muda akhirnya dihukum oleh gubernur Philadelphia, dihukum mati. 有一个年轻人被处死刑。 Ketika saudara yang mendengar itu, saudaranya berusaha untuk minta pengampunan dari gubernur. 那他的这个亲戚朋友，他听到了以后，他就向这个省长要求， Pelaksanaan hukuman mati akan dikerjakan di kota yang lain. 因为处死刑的这个地方是在别的城市里面。 Saudaranya akhirnya datang ke tempat gubernur, minta belas kasihan supaya hukuman itu dibatalkan. 他的兄弟呢，就跑到那个省长里面要求，让省长能够赦免他，不要让他处死 Akhirnya 刑。 gubernur tergerak. 最后呢，这个省长就他心中受 Dia 到感 menulis 动， surat pembatalan hukuman mati. 他写了一封就是不成立不处死刑他。 Dia berkata kepada saudaranya ini, 他对这个他的 bawa 兄弟 surat 说 ini ke kota itu 你赶快把这个信带到那个 untuk 城市里面， membatalkan hukuman mati. 让他不要被处死刑。 Saudara itu begitu senang. 这个他的兄弟非常的高 Lalu 兴， dengan naik kuda dia pergi ke kota itu. 因此他就骑着马来到那个城市。 Tapi di tengah jalan yang melewati gurun, yang melewati gunung dan sebagainya, 但是他必须要经过这个很艰难，就是沙漠的这个路。 dan tiba-tiba hujan deras datang. 那个时候，这个天就下了大雨。 Lalu dia berpikir, 他那个时候就想了， kalau saya teruskan perjalanan ini bisa bahaya untuk saya. 如果我继续向前走的话，我是非常危险 Karena。memikirkan itu, dia akhirnya berputar. 为此，他就在那边转。 Dia turun lewat bawah, lewat sungai. 他就是选择了就是河边的那个路， Sehingga sekian waktu lamanya dia habiskan dalam perjalanan. 因此他浪费了那么一段的时间， Dan akhirnya sampai di kota itu. 直到那个城市， Dia langsung datang ke tempat penguasa itu. 他赶快跑到那个当权者， Dia katakan, Pak, batalkan hukuman itu. 告诉他你不可以执行这个死刑。 Ini ada surat dari gubernur. 这就有一封就是省长的信， Batalkan itu. 不可以实行。 Tapi penguasa kota itu agak diam sedikit. 但是这个当权者在那里静默一下， Dia katakan, minta maaf. 他说对不起， Hukuman sudah dilakukan. 这个死刑已经执行了。 Saudara ini akhirnya nangis menyesal. 他的兄弟在那里大哭，在那里后悔。 Dia mulai berpikir, seandainya saya tidak memikirkan keselamatan diri sendiri dan saya terus maju. 他开始想，如果说我不就是考虑到我本身的这个利益的话，我继续向前走的话， Waktunya masih keburu untuk menyelamatkan saudaranya. 还有时间可以拯救这个我的 Tapi 兄弟。 karena ditunda-tunda, 但是因着我推迟了， saudaranya yang seharusnya hidup akhirnya mati. 这个他的兄弟本来不应该死的，变死了。 Ketika Filipus mendengarkan panggilan Tuhan, 但腓力听到神的呼召的时 dia 候， tahu dia adalah seorang hamba yang harus taat kemanapun Tuhan inginkan. 他知道他是上帝的仆人，他必须要顺服上 Sehingga 帝的差 tanpa 遣。 berbantah dia langsung pergi ke jalan sunyi. 他再也没有考虑，他就马上去到旷野。 Dan akhirnya orang ini diselamatkan dan dibaptis. 因此，这个人可以听到福音得救了。 Setiap hari kita ketemu orang yang tidak percaya Tuhan. 我们每一天都可以见到没相信耶稣的人。 Saya yakin tidak ada yang kebetulan. 我相信这个不是偶然的， Tuhan izinkan mereka ketemu dengan kita. 因为上帝允许这个人可以见到我， Kita seringkali tutup mulut. 但是我们却不闭口不说， Kita tidak buat apa-apa. 我们没有做什么。 Padahal Allah memanggil kita orang Kristen ini. 其实上帝呼召我们每一位基督徒。 Saya latar belakang bukan Kristen. 我的背景并不是基督徒。 Ketika saya bertobat, 当我悔改的时候， saya berdoa, Tuhan kenapa saya nggak lahir dari keluarga Kristen saja?
我向神祷告，主啊，为什么我不生在一个基督徒的家庭呢？ Lalu saya sempat melayani, diizinkan Tuhan melayani di daerah Kristen di Indonesia ini. 上帝允许我在这个基督徒的这个当中服侍神。 Ternyata orang Kristen juga banyak saya tanya di tempat itu. 在那个地方，我也问了许多的基督徒， Dan akhirnya saya berkesimpulan, 因此我总结这样的事情， bukan dari mana, dari keluarga apa engkau dilahirkan, 并不是要看你是在什么家庭里面出生， tapi bagaimana Tuhan memakai anak-anak Tuhan untuk memberitakan Injil kepadamu. 乃是上帝要使用上帝的儿女们来传福音。 Kami bersyukur sudah 33 tahun di Hong Kong pelayanan. 我非常感恩，因为我在香港已经30多年来在那里服侍。 Dan kami percaya masih banyak jiwa yang dikirim ke sana untuk diselamatkan. 我相信还有许多的灵魂被送到香港那边，让我们可以拯救他。 Sekali lagi kami sangat menghargai kerjasama dengan GKI Pluit ini. 我非常的就是谢谢这个我们贵一堂的支持。 Kiranya Tuhan memberkati kerjasama ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan 求神 Yesus. 师父让上帝的名得着最大的荣耀。 Kami berdoa Tuhan, 我们向你祷告， ketika kami mendengarkan firman-Mu ini, 当我们听到主你的福音的时候， sebagaimana orang-orang percaya pada waktu itu, 我们看到当时的这个信徒们， tidak hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, 他们没有想到个人的利益， tapi kemanapun mereka pergi termasuk Filipus di Samaria, 但是无论他们去哪，就像腓利被呼召到这个， memberitakan Injil. 他在撒玛利亚传福音， Bahkan ke jalan sunyi pun Filipus memberitakan Injil. 甚至他来到旷野，他仍然传福音。 Bangkitkan Tuhan semangat kami 主啊，求你复兴我们每个人， untuk menyadari, untuk itulah Tuhan memberikan kesempatan kami masih hidup di dunia ini. 让我们醒悟到我们的存在，我们在世上的存在是为着要传你的福音， Menjadi pelaksana amanat agung. 成为就是执行主耶稣大使命。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们奉靠主耶稣基督的圣名祷告， Amin. 阿门。